Islam tersebar ke wilayah Filipina Selatan, terutamanya di bahagian Kepulauan Sulu dan Mindanao pada tahun 1380 Masihi, apabila terdapat catatan menunjukkan bahawa seorang tabib dan ulama Arab bernama Karimul Makhdum dan Raja Baginda sebagai orang pertama yang menyebarkan ajaran Islam di kepulauan tersebut. Agama Islam di Indonesia pula dijangka bermula pada tahun pertama Hijrah atau abad ke-7 sehingga abad ke-16 Masihi. Antara kawasan yang mula dimasuki Islam adalah di Barus, Tapanuli serta Aceh yang terletak di bahagian utara Pulau Sumatera. Penetapan Islam di Nusantara sejak abad pertama Hijrah dengan adanya aktiviti perdagangan dengan pedagang Arab sejak zaman pra-Islam lagi. Sistem pemerintahan di Thailand pula sebelum abad ke-19 memperlihatkan Hindu-Buddha sebagai agama dan kebudayaan utama yang diamalkan. Di Burma, majoriti penduduk menganut agama Buddha Theravada. Bentuk Buddhisme Theravada secara beransur-ansur menyebar ke arah timur, menjadi dominan di Myanmar pada abad ke-11 dan Laos pada abad ke-13 dan ke-14. Di Kampuchea pula, pengaruh Hinduisme adalah pengaruh agama utama selama bertahun-tahun di Empayar Khmer. Walau bagaimanapun, agama Buddha telah dibawa ke Kampuchea seawal abad ke-5 Masihi daripada pengaruh pedagang Hindu dan kerajaan Mon. Bertapaknya Islam di Indonesia adalah sejak abad pertama Hijrah dengan adanya aktiviti perdagangan dengan pedagang Arab sejak zaman pra-Islam lagi. Para pedagang dan kerabat diraja merupakan individu terawal yang memeluk Islam. Sistem pemerintahan sebelum datangnya Islam adalah bercorakkan pemerintahan Hindu-Buddha. Konsep Dewa Raja yang diguna pakai telah diubah kepada konsep Sultan atau Raja yang dianggap sebagai bayangan Allah di muka bumi atau Zilullah fil alam. Sultan atau Khalifah yang melaksanakan hukum dan perintah berpaksikan Islam, melindungi rakyat bahkan mentadbir dengan saksama seperti yang diamanahkan Allah. Raja-Raja Aceh memiliki penasihat serta pejabat agama dari golongan ulama. Seorang sultan bukan sahaja didampingi seorang Qadri Malikul Adil, malahan seorang pejabat agama dalam menguruskan hukum, seorang ulama besar yang berperanan sebagai penasihat rohani, serta pada peringkat mukim seorang ketua kampung yang didampingi imam masjid yang disebut oleh Tuha Put, iaitu penghuni desa yang lama tinggal di kawasan tersebut. Sebelum sultan atau hulu balang membuat sebarang keputusan, mereka akan bermusyawarah terlebih dahulu dengan para ulama serta orang-orang tua terdahulu. Maka pengaruh Islam dilihat sangat kuat apabila pertimbangan dari sisi agama turut diberikan. Islam tersebar ke wilayah Filipina Selatan, terutamanya di bahagian Kepulauan Sulu dan Mindanao pada tahun 1380 oleh seorang tabib dan ulama Arab bernama Karimul Makhdum dan Raja Baginda. Kedatangan Raja Baginda berjaya memperkenalkan unsur politik bersama-sama dalam proses Islamisasi. Dapat dilihat sistem pemerintahan dan peraturan hukum yang disebut sebagai Maguindanao Code of Law atau luaran yang didasarkan atas Minhaj dan Fatui Karib, Takribu-i Intifak dan Mir'atu Tullab. Sebelum kedatangan Islam, daerah-daerah di Filipina dikuasai oleh raja, iaitu Raja Hindu, yang mana penggunaan ajaran Hindu di bawah pemerintahan kerajaan Namayan, Tondo dan Maunila. Namun, pengaruh Islam terhadap sistem pemerintahan telah mengubah kepada penggunaan datuk, raja dan sultan. Selain itu, kedatangan Syed Abu Bakar telah memperkenalkan sistem politik Kesultanan Sulu pada tahun 1457 dengan melantik dirinya sebagai Sultan pertama dan menerima pakai gelaran Paduka Maulana Mahasari Sharif Sultan Hashim Abu Bakar. Gelaran Paduka merujuk kepada gelaran tempatan yang bermaksud Tuan, manakala Mahasari bermaksud yang amat mulia. Pemerintahan beliau membawa kepada perluasan kawasan sehingga Sulu digelar Solut, iaitu salah satu daerah yang menjadi daerah pengaruh mandala kerajaan Majapahit di Nusantara. Bahkan pemukiman Islam di Manila dan Tondo ditubuhkan pada tahun 1521. Tambahan lagi, sistem pemerintahan Mindanao dipengaruhi oleh Syarif Kabung Suan dalam meletakkan dasar Kesultanan Maguindanao.
Penggunaan sistem datusheet yang mana mengandaikan penduduk Mindanao terbahagi kepada 3 lapisan sosial, iaitu golongan pemimpin yang disebut sebagai datu, golongan awam sebagai pengikut datu dan hamba yang turut digelar budak. Aliran Buddha Theravada telah tersebar luas dalam pembentukan sistem pemerintahan Siam, Burma dan Kampuchea. Dalam sistem pemerintahan Siam, sebelum terbentuknya sistem beraja, upacara raja fisik akan diadakan bagi menubuhkan legitimasi raja dan menabalkan raja yang baru. Apabila upacara ini selesai, status raja akan diangkat sebagai raja teragung yang mana perintahnya dianggap suci dan mustahil untuk diabaikan oleh sesiapa pun. Selain itu, upacara indra fisik dilaksanakan dalam upacara rasmi diraja. Upacara ini adalah bertujuan menonjolkan kepentingan indra iaitu Raja Dewa dan menunjukkan kegigihan baginda dalam menaikkan status indra. Di Burma pula, menerusi konsep Dewa Raja, Raja dianggap sebagai pelindung iman yang dikenali sebagai Dewa Indra dan wajib memberikan perlindungan kepada rakyatnya serta memastikan bahawa kebajikan rakyatnya terpelihara. Dalam sistem pemerintahan Burma, pemilikan gajah putih oleh Raja mempunyai kaitannya dengan pengaruh Hindu-Buddha. Ini kerana gajah putih dianggap memiliki kuasa luar biasa yang memberi keuntungan atau kelebihan seperti gajah berperanan untuk membentuk awan dan memanggil hujan. Gajah putih ini hanya boleh dimiliki oleh raja sahaja. Kampuchea juga menggunakan konsep Dewa Raja. Raja Kampuchea iaitu Raja Jayavarman II telah menjemput seorang Brahman iaitu Hiranyadama untuk melakukan upacara. Upacara ritual iaitu Vidi dilakukan untuk membebaskan baginda dari kekuasaan Jawa serta menjadikan baginda sebagai Cakrawati. Oleh itu, upacara penyembahan Dewa Raja ini bagi mengukuhkan dan mengesahkan kedudukan seorang raja dari sudut rohani dan jasmani. Setelah dilakukan upacara ke atas baginda, maka sahlah ia menjadi Raja Kosmos. Maka tugas dan tanggungjawab Raja dianggap sama dengan peranan Tuhan yang mencipta seluruh kosmos dan makhluknya. Dalam sistem kepercayaan Hindu-Buddha, terdapat kepercayaan mikrokosmos dan makrokosmos. Dalam corak pemerintahan Burma, terdapat 4 ketua menteri yang memerintah dan keempat-empat menteri ini disepadankan dengan dewa penjaga iaitu 4 titik kardinal iaitu Great Kings ataupun Lokapalas dalam sistem penganut Buddha. Lokapalas yang diwakili oleh 4 pegawai berfungsi sebagai penjaga setiap sudut istana dan ibu negara. Penerapan kosmologikal dalam hierarki kerajaan juga dilihat melalui pertabalan raja-raja di Burma di mana wujudnya unsur kosmos dan kedewaan. Di Burma, upacara pertabalan diketuai oleh Tagyanan iaitu penganut Buddha yang didirikan bertujuan untuk mengetuai upacara pertabalan indra. Selain itu, Kerajaan Khmer telah membina candi-candi lain seperti Bayun, Phnom Baken, Bante K, Tasung dan Bante Prai. Di Khmer, monumen Phnom Baken dibina untuk mewakili Gunung Meru. Sebuah tempat penyembahan didirikan di tengah negeri juga untuk melambangkan Gunung Meru sebagai pusat kosmos. Monumen ini juga akan menjadi sebagai mausoleum kepada rajanya selepas kemangkatan baginda nanti. Di Siam pula, Siam telah menggunakan konsep mandala yang mana raja berkuasa penuh terhadap penguasa-penguasa yang berada di bawah mandalanya. Mandala turut disebut sebagai wilayah yang berada di bawah penguasaan raja. Mandala dilihat seperti 3 bulatan sepusat yang menerima darjah penguasaan yang berlainan. Kawasan tengah ialah ibu kota dan merupakan kawasan yang berada di bawah penguasaan langsung raja. Manakala di sekelilingnya pula ialah wilayah yang diperintah oleh putera dan gubernur yang dilantik raja. Wilayah-wilayah ini dikelilingi oleh jajahan-jajahan takluk yang terikat kepada kuasa pusat melalui hubungan ufti. Dalam sistem pemerintahan negara di Asia Tenggara, golongan Sangha memainkan peranan penting dalam sistem pemerintahan raja. Di Siam, golongan Sangha penting semasa zaman Sukhothai dan Ayutthaya. Golongan ini berupaya mengawal kuasa raja menerusi teladan dan agama mereka. Sangha ketika era Sukhothai terbahagi kepada 2 kumpulan iaitu Gammavasi, Banda dan Arannavasi, hutan. Kesemua muat dalam kerajaan sama ada Gammavasi atau Arannavasi ditadbir oleh patriarch tertinggi iaitu Sangha Raja yang dipilih oleh raja.
Manakala di Burma, golongan Sangha yang berpengalaman dan berpengaruh bertanggungjawab sebagai penasihat raja dalam sistem pemerintahan. Kewujudan golongan Sangha ini bertujuan untuk memperkuatkan lagi pengaruh dalam bidang politik. Ini kerana raja dan sistem pemerintahannya perlu disahkan oleh Sangha, memandangkan golongan Sangha amat menitikberatkan keadilan dalam pemerintahan. Keadilan dalam pemerintahan juga terkandung dalam prinsip-prinsip Hindu-Buddha. Golongan Sangha juga berperanan dalam memberi pendidikan kepada masyarakat di Burma. Keadaan ini dapat dilihat apabila raja dan golongan Sangha mewajibkan setiap lelaki untuk tinggal di biara bagi mendalami ilmu dan pengetahuan agama. Di Kampuchea pula terdapat seorang Sangha yang pakar dalam menterjemah bahasa dan menterjemah Abhidhamma Pitaka dan Dhamma Vinaya. Peranan Sangha ini penting dalam menyebarkan agama Hindu-Buddha sebagai satu agama tertinggi dan berpengaruh di Kampuchea. Kesimpulannya, pengaruh luar seperti agama Islam dan Hindu-Buddha memainkan peranan penting dalam pembentukan sistem pemerintahan di negara-negara Asia Tenggara. Di Siam, Kampuchea dan Burma, pemerintahan rajanya dipengaruhi secara dominan oleh agama Hindu-Buddha dengan penggunaan konsep Dewa Raja. Di Sulu, kemasukan agama Islam memperkenalkan sistem politik Islam dalam pemerintahan sultannya. Manakala di Indonesia, kemunculan Islam turut merubah corak pemerintahan rajanya daripada berasaskan Hindu-Buddha kepada politik berasaskan pengaruh Islam.